salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 16 Disember 2020 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita malam ini, Innovations for Service Delivery Excellence yang menjadi tema bagi Anugerah Conventions Inovasi Perkhidmatan Awam Sarawak SISKA 2020 merupakan pilihan tepat untuk mencerminkan kepentingan inovasi dalam meningkatkan keberhasilan dan kecekapan serta mengurangkan kos pengurusan bagi menjamin penyampaian perkhidmatan cemerlang kepada rakyat. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ia adalah sejajar dengan dasar ekonomi digital yang berkehendakkan idea-idea berani, kreatif dan inovatif dalam pelbagai aspek penyampaian dalam perkhidmatan awam, industri dan perdagangan. Justru katanya budaya inovasi khususnya dalam perkhidmatan awam hendaklah terus diperkukuhkan sebagai faktor utama untuk memacu Sarawak mencapai status negeri maju dan berpendapatan tinggi di Malaysia menjelang tahun 2030. Di samping itu, ia menempati strategi kerajaan untuk berkembang dalam gelombang revolusi industri keempat 4.0 dan revolusi digital yang bergerak pantas pada masa ini, dan ia menimbulkan cabaran baru bagi kerajaan negeri tetapi juga mewujudkan peluang baru dalam mengubah cara kita bekerja. Beliau berkata demikian dalam ucap tama pada SISKA 2020 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Zohari turut berkongsi mengenai kejayaan negara seperti Estonia dan Korea yang menerapkan pendekatan yang didorong oleh inovasi. Katanya, kejayaan negara tersebut menjadi contoh untuk Sarawak bagi mencapai status negara maju menjelang 2030, lebih-lebih lagi Sarawak memiliki kelebihan dari segi sumber semula jadi. Sarawak has one advantage. We can follow Estonia in terms of technology application. We can follow Korea with the quality of its people. On top of that, we have the resources that Korea hasn't got. Now, if you compare the two, I'm sure Sarawak can achieve a developed state by 2030. Terdahulu semasa berucap, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Ahmad Jaol Samion berkata, hasil pelaksanaan projek atau produk kumpulan inovatif dan kreatif KIK diyakini mampu meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan dalam sesebuah organisasi. Jelas beliau, kerajaan negeri amat menggalakkan penerapan inovasi dalam kalangan penjawat awam bagi memangkin pembangunan yang lebih tinggi serta manfaat kepada rakyat. Sebagai jentera kerajaan, penjawat awam harus berinovasi untuk memberi perkhidmatan yang memenuhi kepentingan dan keperluan rakyat sejagat. Innovation for a purpose and innovation for the right reason bagi saya bukan sekadar hanya untuk memenang anugerah semata-mata. Apa yang lebih penting, inovasi harus memberi manfaat kepada rakyat. Hasil produk inovasi seharusnya dapat dirasai oleh rakyat di samping memenuhi kehendak rakyat. Sementara itu, 6 pasukan pemenang telah berjaya membawa pulang anugerah yang disampaikan oleh Datuk Patinggi Abang Zohari. Agensi dari Bintulu telah memenangi 3 anugerah iaitu pasukan kren dari Jabatan Penjara Malaysia Cawangan Bintulu bagi anugerah Eureka, pasukan BTS 2.0 dari Pejabat Pentadbiran Bahagian Bintulu bagi anugerah Inovasi Digital 2020, manakala bagi anugerah Inovasi Sosial pula dimenangi oleh pasukan Q Ino dari Jabatan Kerja Raya JKR Bintulu. Bagi anugerah inovasi Ketua Menteri Sarawak, kategori agensi negeri dimenangi oleh kumpulan Lenta High Q dari Jabatan Tanah dan Survey Sarawak, manakala kategori agensi persekutuan dimenangi oleh kumpulan Dua Taruh Dua Semong iaitu dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Cawangan Sarawak. Seterusnya bagi anugerah khas inovasi 2020 dimenangi oleh Jabatan Tanah dan Survey Sarawak.
Laporan berikutnya, Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak STIDC bersedia untuk bekerjasama dengan pelabur asing bagi mengembangkan lagi kilang pelet biomas untuk memanfaatkan bahan mentah lestari dari hutan yang ditanam. Sehubungan itu, Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan telah mengadakan persidangan secara maya pada Rabu bersama wakil dari Kanimatsu Corporations, Yokoshi Makoto, untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai potensi pembangunan kilang pelet di Tanjung Manis, Sarawak. Menurut Datuk Ahmad Awang Tengah, projek yang dicadangkan itu adalah untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan permintaan bahan bakar biomas pada masa hadapan untuk penjanaan tenaga. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, JPBN Sarawak melaporkan terdapat 1 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Miri. Dalam kenyataan sama, tiada kes positif dikesan di Sarawak pada Rabu dan jumlah keseluruhan kes positif kekal 1,075 kes. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.